Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali kepada story time with MPP. Jadi anda harap pada siapa yang melihat video ini semoga sihat walafiat selalu. Okay, jadi pada hari ini anda akan review ataupun ulas satu buku yang berkaitan pasal perang, iaitu buku Perang Khaybar. Jadi buku ini mengandungi 27 bab dan ada 250 muka surat. Okay, buku ini diterbitkan oleh PTS Jitera Utama dan buku ini ditulis oleh seorang penulis terkenal di Malaysia iaitu Abdul Latif Talib. Okay, jadi Ana akan ceritakan sikit pula lah apa sebenarnya Khaybar ni kan. Okay, Khaybar ni sebenarnya ialah nama tempat dan tempat ni terletak 100 km daripada Madinah. Dan Khaybar juga mempunyai 6 benteng. Okay, jadi Ana akan ceritakanlah pulaan kronologi bagaimana berlakunya Perang Khaybar. Selepas berlaku Ghazwah Bani Nadir, Bani Nadir mereka mencadangkan untuk tinggal di Khaybar dan mereka guna cadangan itu. Okay, apabila mereka tinggal di Khaybar, mereka kurang puas hatilah dengan penduduk Khaybar sebab kenapa mereka kena bayar cukai kepada penduduk Khaybar. Jadi ketua Bani Nadir iaitu Salam pergilah jumpa dengan ketua Khaybar iaitu Uzair. Mereka dua ni sebenarnya kawan rapat. Okay, so Salam ceritalah pasal benda ni kat Uzair. Uzair kata sebenarnya penduduk Khaybar ni dia kurang suka kepada penduduk Bani Nadir sebab mereka macam tertanya-tanya lah kan kenapa penduduk Khaybar kena kongsi pertanian dan tempat tidur dengan penduduk Bani Nadir. Okay, so Salam pun kata okey lah kalau macam tu. Lepas tu Salam ni pula kan dia pergi cadang lah dekat Uzair untuk menyerang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebab Rasulullah kan dah halau Bani Nadir daripada Madinah. So Bani Nadir ni dia nak ajak Khaybar untuk pergi menyerang Rasulullah ataupun serang Madinah lah kan. So Uzair kata Uzair dia tak mau terima cadangan tu dan memang tolak setolak-tolaknya kan. Okay, so apabila berlaku macam ni, Salam pun dia rasa macam geram dah, rasa tak puas hati lah dengan Uzair ni, awak dah dia tak terima cadangan aku kan. So tindakan ni buat macam Salam lagi marah lah dengan Uzair. So pada malam tu Salam bin Mishkam ni, ketua Bani Nadir, dia pakai pakaian serba hitam. Lepas tu dia pegang satu tombak yang beracun. Apabila dia pakai macam tu, dia pergi rumah Uzair. Dia ketuk-ketuk pintu macam emergency. Tok macam kalau komputer kali kan. Uzair pun apa lagi, dia buka-buka pintu. Dan kali kena tikam tu dengan Salam. Lepas kena tikam tu, Salam belah tu dia macam buat tak tahu belah. Tinggal mayat ibu tu lah. Okay, so pada pagi tu penduduk Khaybar ni pun rasa macam terkejut lah dengan kematian Uzair tu. Lepas Salam pun dia main buat macam main untuk tengok mayat Uzair tu macam. Lepas tu dia buat terkejut dan menangis. So penduduk Khaybar pun macam tanya-tanya lah kan siapa lah bunuh Uzair ni kan. Jadi Salam pun dia macam duduk berdiri kat tempat yang macam tinggi sikit. Dia pun macam buat pengumuman. Dia kata bukan dia kata, kira macam Salam dia kata sebenarnya dia merasakan bahawa Nabi Muhammad SAW dah hantar pengintip untuk bunuh Uzair. So jadi penduduk Khaybar pun percayalah kan macam percayalah kira macam Islam yang bunuh Uzair. So mereka pun dah tak ada ketua. Jadi Salam ni pun dia macam tawarkan diri lah untuk jadi ketua. Walaupun dia Bani Nadir, dia cuba untuk tawarkan jadi ketua kan. Jadi penduduk Khaybar pun bincang-bincang sama mereka. Dan kali mereka pun lantiklah Salam ni untuk jadi ketua sementara. Jadi ketua sementara untuk cari siapakah pembunuh sebenar Uzair. Okay, jadi lepas Salam menjadi ketua, tindakan pertama yang dia buat ialah dia siapkan bala tentera untuk serang Madinah. Jadi lepas dia buat untuk siapkan tentera, penduduk Khaybar pun kumpulkanlah senjata dan bala tentera sendiri kan. Jadi kumpulan daripada orang kafir terdiri daripada penduduk Khaybar, penduduk Bani Nadir, Bani Ghatafan, Bani Raji' dan Bani yang lainnya. So jadi lepas berkumpul lah kali jumlah tentera mereka seramai 5,900 orang. So berita pasal pengumpulan tentera lah daripada Khaybar ni sampai kepada Rasulullah. Jadi Rasulullah pun tak berdiam diri lah. Dia pun terus siapkan tentera untuk pergi menyerang Khaybar. Jadi Rasulullah siapkan tentera dan tentera Islam seramai 1,600 orang dah sertai untuk berangkat pergi ke Khaybar. 200 orang berkuda dan selebihnya menaiki unta.
So dalam perang ni tentera Islam tak ada siapa lah yang jalan kaki kan. Jadi Rasulullah lepas siap-siap tentera tu dia pun pergilah ke Khaybar, tapi jalan secara perlahan. Rasulullah pergi tu ke Khaybar sebab Rasulullah sendiri pun tak mahu berlaku pertumpahan darah di Madinah. Okay, so lepas Rasulullah dah siapkan tentera, dah bergerak, Abdullah bin Ubay, ketua orang munafik yang ada kat Madinah kan, dia pergi bagi surat kat pembantu dia, suruh pergi hantar dekat Khaybar secepat mungkin. So apabila surat tu sampai ke tangan Salam membaca dan ini dan membuatkan penduduk Khaybar rasa marah kan. So keinginan penduduk Khaybar nak bertarung ni lagi tinggi kan. So jadi apabila penduduk Khaybar ni tahu yang Rasulullah pergi serang, mereka tak keluar daripada benteng dan mereka akan stay di benteng tu sampai Rasulullah sampai. So Rasulullah ni pun dia bijak kan. Dia ada susun strategi siap-siap. Rasulullah antara strategi dia, dia pergi Khaybar secara lambat-lambat untuk bagi rasa penduduk Khaybar ni rasa macam betul ke tak surat Abdullah bin Ubay kan. Macam was-was lah, betul ke tipu je kan. Okay, so tu antara strategi Rasulullah. Dan Rasulullah apabila Rasulullah dah makin dekat dengan Khaybar, Rasulullah tak pergi serang tu Rasulullah berehat sampai tunggu waktu malam. Okay, so apabila sampai waktu malam kan selalunya waktu orang tidur kan. So apabila penduduk Khaybar ni rasa macam penduduk Islam ni tak main serang waktu malam, jadi mereka pun kurangkanlah pengawalan benteng tu. Mereka pun rasa macam tidur lah kan, tidur kira buat tak tahu lah kan, kira Rasulullah macam tak sampai kan. Tiba-tiba kan Rasulullah dia dengan beberapa dan semua tentera Islam main menyerang penduduk Khaybar pada waktu malam. Kira sampai waktu malam tu kan, penduduk Khaybar pun apa lagi rasa macam terkejut kan. Awak dah tiba-tiba sampai waktu tengah malam, waktu tengah berehat, waktu tidur ni kan. So apabila sampai waktu malam, penduduk Khaybar pun apa lagi rasa macam kucak kacir, kira serabut kan. Nak buat apa ni tak tahu apa kan, otak pun serabut kan. Jadi Rasulullah cepat-cepat pergi conquer ataupun pergi tawan benteng pertama Khaybar, sebab pintu Khaybar tu dah nak tutup kan. Jadi senanglah mereka nak masuk dan mereka Islam dapatlah tawan kubu pertama Khaybar. Jadi penduduk Khaybar yang mana ada dekat kubu pertama tu sempatlah lari dekat kubu seterusnya kan. So Rasulullah lepas dah tawan kubu pertama, Rasulullah tak berlengah lagi. Dia terus Rasulullah dan tentera Islam terus kepung benteng yang kedua, iaitu benteng Naim. Benteng Naim ni, dalam benteng Naim tu pula ada macam-macam makanan, minuman, kira keperluan semua cukup tu dalam setahun kan. Kira benteng tu lagi kebal daripada benteng yang pertama tadi. Okay, jadi lepas Rasulullah SAW mengempuh penduduk Khaybar yang ada di atas benteng Naim tu kan, tembak anak panah ke tentera Islam. Dia kira tentera Islam dan tentera Khaybar saling balas anak panah kan. Kira lepas anak panah tu macam dah nak habis, penduduk Khaybar yang tentera Khaybar yang ada dekat benteng Naim tu pun keluarlah. Kira penduduk Khaybar dan tentera Islam akan mereka lawan secara face to face lah. Kira lawan pakai tangan lah, pakai pedang, perisai apa semua lah kan. Kira lawan. Jumlah tentera pula ramai kan. Kira tentera Islam dan Khaybar pun payah nak bezakan antara lawan dan kawan. So jadi Rasulullah cipta satu kata kunci lah, kira macam kod rahsia kan antara tentera Islam. Apabila seorang tentera Islam kata ya Mansur, dan apabila lawannya itu kata Amit, maksudnya tu tentera Islam dah. Kira kalau tentera yang lawan tu tak jawab Amit, maksudnya tu adalah lawan mereka. So apabila lawan, dah kali tentera Khaybar, kalau mereka pun cepat lari masuk dan tutup pintu. Lepas tu dah kali benteng Naim tu pun tak dapat tawan lagi kan. Jadi lepas tu Rasulullah pun menghantar Abu Bakar dan untuk memimpin 500 tentera Islam untuk pergi dekat pintu gerbang tu kan. Pergi dekat pintu lah kali kena tembak anak panah lah, kena hujan batu besar yang besar macam meriam tu kan. Lah kali tak dapat tawan benteng tu lagi. Rasulullah pula pergi hantar umat dengan 500 tentera lagi, tak dapat juga. Last sekali Rasulullah dia pergi panggil Ali radhiyallahu anhu. Waktu ni kan Ali mata dia waktu ni mata Ali dia baru lepas kena racun daripada mana dan lupa. Mata Ali masuk racun, kira mata Ali waktu tu macam buta lah, kira tak boleh nampak apa-apa. Tapi Rasulullah tetap panggil dia untuk kira jadi pimpin tentera kan. Tapi Ali cakap kat Rasulullah, ya Rasulullah, macam mana aku nak pergi tawan benteng tu sedangkan mata aku buta dan tak nampak apa-apa kan. Jadi Rasulullah pun suruhlah Ali baring, dan Rasulullah dia ludah dekat mata Ali. Kira Rasulullah ludah ni kira macam aim dululah dekat mata Ali ni, kira ludah, bukannya macam manusia sekarang kira
Jalan ludah sana ludah sini kan, bukan macam tu lah. Ya, Rasulullah ludah betul-betul kat mata Ali. Rasulullah pun baca doa. Rasulullah baca doa lah kali mata Ali tu kan. Kira daripada beracun, kira tutup mata, kira lepas baca doa tu mata Ali elok macam sedia kala, kira macam tak ada apa, kira macam baru lepas berubat kan. So lepas Ali dah sihat, Ali pun Rasulullah menyuruh Ali bawa bendera Islam dan pimpin tentera Islam yang lain untuk menawan penduduk Khaybar, untuk menawan benteng Naim. Okay, so lepas Ali dah sihat apa semua, Ali pergi seorang dulu sebelum tentera Islam pergi. Ali pergi seorang dulu. Dia kata dekat semua penduduk Khaybar, wahai penduduk Khaybar, bersaksilah kamu dengan Allah dan bersaksilah bahawa Nabi Muhammad itu pesuruh Allah. So lepas penduduk Khaybar dengar benda tu, dia pergi tembak anak panah lah kat Ali. Tapi waktu tu nasib baik Ali ada bawa perisai dan pakai baju topi perisai apa semua kan. Jadi lepas tu penduduk Khaybar pun ada bawa keluar beberapa tentera Khaybar untuk melawan perang tanding one by one dengan Ali kan. Tapi Ali tetap menang juga kan. Tapi waktu Ali one by one tu, shield ataupun perisai Ali dah pecah. Waktu pecah, kira penduduk Khaybar tu rasa ni lah kesempatan nak bunuh Ali kan. Mereka pun tembak anak panah daripada atas. Lepas mereka waktu tak tembak ni, Ali pun rasa macam tak ada apa kan. Dah kali dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala, Ali dia pegang pintu benteng Naim tu, dia pegang, dia angkat macam tak ada apa. Angkat sebelah tangan jadi perisai. Bayangkan pintu benteng besar berapa kali ganda dengan orang. Ali angkat sebelah tangan, dia jadi perisai daripada anak panah Khaybar tu. Jadi penduduk Khaybar pun rasa macam terkejut kan. Jadi betul ke orang ke dia ni kan? Jadi lepas tu lepas Ali dah boleh angkat pintu Khaybar tu, tentera Islam pun dapat lagi serbu tu kan, masuk benteng Naim. Wala kali benteng Naim pun dapat dah tawan oleh Islam. Okey, selepas penduduk Khaybar dah lari ke benteng seterusnya iaitu benteng Sa'ab, beberapa para petinggi daripada penduduk Khaybar iaitu salah seorangnya bernama Al-Haris tak puas hatilah dengan pendudukan Salam sebagai ketua. Sebab apa? Sebab Al-Haris ni rasa macam pelik lah kan. Kenapa Salam diletakkan Bani Nadir kat benteng utama? Dan kenapa Salam tak letakkan penduduk Khaybar kat benteng utama? Jadi Al-Haris ni bincanglah dengan beberapa orang para petinggi yang lain, bincang. Tiba-tiba ada seorang perempuan ni, iaitu macam kawan perempuan Salam ataupun girlfriend Salam lah kan. Dia pun pilih bocorkan rahsia yang sebenarnya Salam tu lah yang bunuh Uzair tu. Jadi Al-Haris ni pun dia rasa macam marah lah kan. Dia rasa macam nak bunuh dah Salam tu. Tapi bila dia fikir balik, bila dia bunuh Salam macam tu kan, sah akan timbulkan suasana yang buruk antara Bani Nadir dan penduduk Khaybar. Jadi Al-Haris pun pergilah bunuh Salam dengan cara yang kira macam halus-halus. Iaitu dia pergi bawa racun dekat air minuman Salam. Lepas Salam minum, Salam pun tak tahu dalam tu ada racun. Salam pun pergi minum dan kali Salam tu mati. Lepas Salam tu mati, tempat Salam digantikan oleh Al-Haris. Jadi tindakan Al-Haris ialah untuk menukar tempatkan Bani Nadir dengan Khaybar lah kan. Kira Khaybar dekat benteng kuat, Bani Nadir dekat benteng lemah. Tapi hasratnya itu dia tak ada lah, sebab dia tengah-tengah arah lah kali kena anak panah Islam. Jadi tempat Al-Haris digantikan tempat Kinanah. Kinanah pun teruskanlah hasrat Al-Haris tu. Jadi dia buatlah semua tu. Last kali selepas tentera Islam 3 hari kepung benteng Sa'ad tu, Kinanah buat keputusan untuk lawan perang tanding dengan Islam. Sekiranya Khaybar menang, Islam terpaksa kena keluar daripada Khaybar, kira balik ke Madinah lah kan. Tapi sekiranya penduduk Khaybar yang kalah, mereka kena serahkan benteng Sa'ad kepada Islam. Jadi perang tanding pun berlaku, lawan. Last sekali tentera Islam menang. Tentera Islam pun apa lagi kan, dapatlah tawan satu lagi benteng, iaitu benteng Sa'ab. Jadi lepas benteng Sa'ab tu dah kena tawan, Kinanah iaitu ketua baru mereka dan penduduk Khaybar dan Nadir yang lain yang mana sempat lari ke benteng seterusnya, iaitu benteng Al-Kullah. Jadi benteng Kullah tu terdapat banyak sumber air. Air memang banyak lah kat situ kan. Kira air mencukupi lah untuk keberadaan mereka. Jadi Rasulullah dan tentera Islam yang lain pun kepunglah benteng tu juga. Dan tiba-tiba terjumpa dengan pihak pengintip yang Kinanah hantar untuk intip tentera Islam.
Lepas Rasulullah jumpa tu, pengintip tentera kafir tu, tersilap nama dia Yazmir. Yazmir tu pun dia terkejut lihat muka Nabi, terus peluk Islam kan. Dia peluk Islam, lepas tu dia beritahu Nabi yang ada satu saluran yang salurkan air ke benteng Kulah tu. Jadi Rasulullah tak diam diri kan. Dia pergi putuskan Rasulullah pergi suruh beberapa tentera Islam pergilah putuskan sumber air yang menyalurkan ke benteng Kulah kan. Dah kali sumber air pun potong-potong, dah kali sumber air pun tak mencukupi. Dah kali Kinanah dan beberapa penduduk Khaybar yang ni pun sempat dah lari ke benteng yang terakhir kan. So apabila sampai kat benteng terakhir tu macam tak ada apa, kosong, kira benteng semata-mata kan. Kinanah dan beberapa penduduk Khaybar yang ni pun bincang sama-sama mereka buat dua pilihan. Nak lawan lagi ke nak serah? So lepas bincang dah kali dapat kata putus bahawa mereka nak serah diri. Dah kira waktu mereka nak serah diri lah, mereka berserah diri kat Rasulullah, tapi dengan syarat mereka dilayan dengan cara yang baik dan tidak dihalau daripada Khaybar. Rasulullah pun terima syarat tu. Jadi begitulah macam mana Rasulullah dan tentera Islam lain dia pergi menawan Khaybar. Bagaimana strategi Rasulullah, bagaimana Rasulullah, apa yang Rasulullah buat, bagaimana persiapan Rasulullah sebelum nak tawan Khaybar kan. Dah kali dapat juga kan. So Rasulullah pun nak tawan Khaybar tu macam secara berperingkat kan. Kira ada peringkat-peringkat dia macam mana nak tawan kan. So jadi kesimpulan yang nak buat kat sini kan, dalam hidup ni kita pun nak jaya pun kenalah ada strategi dalam hidup, dan kita pun ada peringkat yang kita kena capai untuk kita berjaya dalam hidup kita. Jadi Ana sarankan kalau siapa nak beli buku ni, bolehlah cari di internet ataupun di mana-mana. Sebab buku ni Ana rasa memang berbaloi lah kalau antum semua baca kan. Jadi sampai sini saja Ana review buku ni. Semoga apa yang Ana review ni boleh sampai ke dalam hati antum. Okay, so jadi yang baik itu daripada Allah, yang buruk pada sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.